ini. Tapi Datuk, saya tengok Datuk, Datuk berucap di Parlimen. Menarik Datuk. Semelit ni Datuk. Bajet semelit lah. Bajet semelit Datuk. Jadi bajet berak tak puas. Mungkin Datuk boleh terang lagi sekali Datuk, hurai lagi sekali bajet semelit. Saya memberikan perumpamaan ini untuk masyarakat dan rakyat dapat memahami apa sebenarnya yang kita nak daripada bajet. Kalau tidak nanti rakyat merasakan bahawa cukup dapat sedikit one off. Jadi dia anggap bahawa itulah sesuatu bajet. Sebab inilah yang dilihat, yang dinanti oleh masyarakat dan rakyat dalam negara kita, apa aku akan dapat. Jadi saya bawa bajet itu bajet semelit. Sebab macam orang berak, dia keluar kepala najis keluar, tapi lepas itu dia rasa masih ada lagi dalam perut dia, kerana itulah penyakit semelit. Jadi begitu juga dengan bajet kita ini. Sebab masyarakat jangan hanya melihat dan kerajaan jangan hanya melihat apa yang boleh diberikan, tetapi penyakit kritikal dalam urus tadbir tata kelola negara kita ini masih berhadapan dengan isu-isu yang sangat memalukan. Contoh, saya bawa contoh dalam perbahasan saya ialah laporan audit 2020. 600 juta lebih kita rugi, kita kehilangan wang 600 juta daripada peruntukan perbelanjaan untuk tahun 2020. Kita telah kehilangan 600 juta. Jadi ini satu contoh menunjukkan, antaranya disebut oleh Ketua Audit Negara ialah berkaitan dengan soal pembadiran. Soal pembadiran maknanya kerajaan tak serius untuk melihat bagaimana pembadiran itu dapat dielakkan. Jadi sebab itu saya bangkit bahawa salah satu yang seharusnya disebut dalam bajet pada kali ini ialah mengecilkan kabinet. Sebab kabinet yang besar satu pembadiran bagi saya. Sebab kabinet ini tidak mampu menghasilkan sesuatu pencapaian yang besar. Jadi yang kita nak ialah kabinet tu kecil tetapi dia mampu untuk membuat satu lonjakan dengan pencapaian yang besar. Jadi saya bawa contoh macam mana sepatutnya dari segi anggota kabinet patut dikecilkan, bukan dibesarkan seperti mana di zaman Tan Sri Muhyiddin. Kemudian saya sebut bahawa antara contohnya ialah bagaimana kita membadir bahawa terlalu banyak bot, lembaga, pengarah dalam agensi, dalam GLC yang akhirnya kerajaan menampung memberikan allowance kepada mereka, memberikan bayaran kepada mereka. Setiap ujung tahun akan ada dia punya bayaran faedah kepada setiap bot tu. Puluhan ribu akan mereka perolehi. Jadi bagi saya bahawa sepatutnya kita mengurangkan jumlah orang itu dan juga mengurangkan dari sudut pemberian imbuhan kepada mereka. Macam tu juga saya sebut bahawa bagaimana seorang menteri memiliki 10 orang pegawai khas. Menteri agama yang sebelum daripada yang sekarang ini. Yadim yang membayar gaji, Yadim yang mengajikan 10 orang kepada menteri agama dan timbalan menteri agama. Timbalan menteri agama sama dengan timbalan yang ada sekarang. Jadi Yadim itu, pengurusi Yadim itu daripada orang yang mempunyai watak agama dan pemikiran agama, tiba-tiba boleh meluluskan dan mengajikan, mengguna duit Yadim untuk apa? Untuk melantik dan mengaji 10 orang pegawai khas kepada Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi apa perlu seorang menteri ada pegawai sampai banyak tu? Sedangkan yang dah ada PTTK, pegawai tugas khas 3 orang. Setiausaha politik, setiausaha sulit kanan, setiausaha sulit, dah ada pegawai khas yang diberikan. Jadi agensi pula membayar kepada mereka. Jadi ini antara contoh bagaimana golongan agama menyalahguna kedudukan mereka itu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak perlu. Jadi ini yang saya fikir bahawa kerajaan dan seluruh masyarakat kita ni perlu melihat bahawa ini bajet yang kita nak, bukan bajet yang membawa kepada akhirnya setiap tahun akan ada report daripada Ketua Audit berlakunya pembadiran. Itulah dia yang saya maksud bajet berak tak puas tu. Pada pandangan Datuk, adakah bajet yang dibentang oleh kerajaan ini menampilkan ataupun menjelaskan lagi ini adalah sebuah kerajaan yang gagal? Krisis politik yang menghasilkan kerajaan yang sememangnya telah gagal, dan kerajaan gagal itu dijatuhkan dan diganti dengan kerajaan gagal yang kedua, dan inilah hasilnya. Inilah bajet
hasil daripada sebuah kerajaan yang gagal. Bajet sakit perut, bajet semelit, Datuk. Ya, itulah yang boleh dilihat oleh masyarakat seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Doktor tadi, bahawa ini adalah bajet yang gagal. Bajet gagal mengenal pasti apa masalah. Apa masalah penyakit. Yang Berhormat Doktor nak bagi ubat, nak buat apa-apa keputusan, mesti kenal pasti penyakit. Kalau tak boleh dengan hanya melihat dengan teropong, perlu kepada scan, kepada MRI, nak tahu apa sebenarnya penyakit, baru boleh buat keputusan sama ada hanya beri ubat ataupun perlu buat pembedahan ataupun apa-apa treatment. Jadi ini yang saya katakan bahawa kerajaan, walaupun Menteri Keuangannya seorang banker, dia gagal untuk melihat. Dia bukan hanya seorang Menteri Keuangan, tetapi seluruh anggota kabinet itu gagal untuk nak melihat apa masalah yang sebenar. Jadi Perdana Menteri kenyataan dia kata bajet kali ini mesti ada faktor wow. Jadi yang dia fikir faktor wow. Jadi faktor wow itu maksudnya dia nak suruh rakyat kata, wow, aku dapat. Warga rumah pun dapat. Wow, dia tak melihat bahawa macam saya pernah sebut sebelum ini, buat rumah, renovate rumah sampai 30 juta lebih pun wow je, orang terkejut, wow, dia renovate rumah pun 30 juta lebih, 38 juta, 40 juta. Jadi ini yang perlu dilihat oleh masyarakat semua. Kerajaan yang tak pernah berubah. Ya. Masa tak gagal pun teruk, gagal teruk. Ya. Betul. Saya tertarik dengan satu lagi isu. Datuk Saman Menteri Besar Kedah, Datuk. Ya. Dan Datuk Menang. Ya. Jadi Saman apa, Datuk? Cerita apa tu? Cerita apa sebenarnya? Saya pun agak terkejut tiba-tiba pagi semalam saya dihubungi oleh peguam saya lah, bernama Azmi, beritahu bahawa menang. Padahal saya ingat bulan 12 baru ada result, sebab semalam tu katanya hakim hanya nak dengar dulu apa ulasan, tapi akhirnya hakim membaca daripada apa yang telah diulas oleh kedua-dua pihak peguam ini. Hakim kata dia dah faham dan dia tu buat keputusan, kata lawyer saya. Jadi saya bersyukurlah, maknanya saya telah berjaya untuk membersihkan daripada fitnah yang merosakkan reputasi saya dengan tuduhan-tuduhan yang tak sewajarnya, dan tuduhan itu pula dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Datuk Seri Menteri Besar. Jadi saya fikir bahawa ini satu yang tak wajar lah. Isunya ialah isu berkaitan dengan pemindahan kedai sport toto daripada Bandar Alor ke Pokok Sena. Jadi adalah isu tunjuk perasaan daripada PAS dan UMNO tu. Sama, PAS dengan UMNO ni bergabung lah, Mufakat Nasional, seolah menolaklah judi ni. Jadi mereka menyebut mana mahfuz dalam tunjuk perasaan itu. Jadi Yang Amat Berhormat Datuk Seri pada waktu itu dia menulis dalam Facebook dia. Dia menulis dalam Facebook dia pada waktu itu dia masih belum masih belum jadi Menteri Besar. Jadi seolah-olahnya mereka nak meletakkan beban itu kepada saya sebagai ahli parlimen, padahal dia adalah keputusan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan setelah mendapat persetujuan daripada pihak polis dan juga pihak PBT. Kalau tidak ada bantahan daripada pihak PBT dan juga pihak polis, maka Kementerian Keuangan akan lulus pemindahan tersebut. Jadi itulah isu dia. Jadi akhirnya seolah-olah dia meletakkan beban itu kepada saya. Jadi dia kata dah jadi timbalan menteri ni beginilah, hilanglah nilai Islam dan sebagainya. Jadi saya saman atas isu itulah, dan alhamdulillah lah, saya bukan soal nilai duit bagi saya, bukan soal nilai duit 50,000 kemudian kos mahkamah 15,000 jadi 65,000, tapi nilai ialah tak sepatutnya diletakkan beban itu kepada saya. Dia harus faham sekarang, dia akan faham bila dia menjadi menteri besar. Datuk Menang bermaksud apa yang ditulis oleh Datuk tak betul, tak betul. Bukan saja tak betul, fitnah. Dan penghakiman juga menyebut bahawa
di masa-masa yang akan datang menghalang daripada menyebut menyebut Ya. dan menulis apa-apa yang Ya. yalah. Jadi maknanya dia tak boleh mengulang lagi lah Ya. apa yang dia sebut dalam tulisan itu, dan dia kena mohon maaf dalam Facebook dia lah. Ya. Dia kena mohon maaf dalam Facebook dia, dan dia kena mohon maaf kepada saya lah. Jadi saya yang penting keputusan ini bukan dibuat di luar mahkamah, tapi dibuat di dalam mahkamah. Jadi dia yang diputuskan oleh hakim.